Okey. Sistem saraf manusia. Jadi kalau kita perhatikan slide yang pertama ni, slide yang pertama ni, jadi kita dapati tubuh badan kita ni terdiri daripada otak, ini otak, kemudian saraf tunjang. Okay, saraf tunjang ni terdapat sepanjang kita punya turus vertebra ataupun juga dikenali sebagai tulang belakang. Ya, kita punya backbone, tulang belakang. Jadi otak, saraf tunjang. Kemudian saraf kranium. Okay, saraf kranium ni dia menghubungkan dengan otak. Okay. Dan saraf spina. Jadi saraf spina ni dia berhubung dengan saraf tunjang. So di sini ada 4 struktur yang penting. Ada lagi tapi ini yang permulaan Otak, saraf tunjang, saraf kranium dan saraf spina. Jadi dalam bab 1 ni rangsangan dan gerak balas ni, kita akan libatkan beberapa komponen. Yang pertama iaitu reseptor. Reseptor dalam diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu receiver, iaitu penerima lah. Reseptor ni macam penerima. Kalau kita pergi ke hotel, kaunter yang mula-mula yang nak menyambut kita tu sebagai tetamu, dipanggil receptionist. Kan? Reception counter. Reception. Ataupun orang yang bekerja situ sebagai receptionist. Maknanya dia penerima tetamu. Reseptor ni maknanya dia menerima rangsangan. Jadi kita akan tengoklah nanti rangsangan yang macam mana ya. Dan sebab rangsangan ni dia ada 2 jenis. Satu rangsangan luar, satu lagi rangsangan dalam. Jadi apakah yang dikatakan reseptor? Iaitu sekelompok sel dalam organ deria. Okey, disebut organ deria ni. Ya, bila disebut ya organ deria bermaksud ia terdiri daripada apa? Mata, ya. Okey, untuk melihat Kemudian telinga mendengar. 2. Kemudian hidung, bau. Dan lidah, rasa. Ya. Kemudian apa lagi? Kulit, sentuhan. So 5 ada 5 organ deria. Apa yang dibuat? Mengesan rangsangan. Dikesan rangsangan tu. Bukan sekadar dia mengesan rangsangan, dia juga menghasilkan impuls saraf. Itu pentingnya. Ya, menghasilkan impuls saraf. Kemudian bila nak menghasilkan impuls saraf ni mesti ada sel saraf yang nak bawa maklumat tu. Jadi yang membawa maklumat ni dikenali sebagai sel saraf. Dia menghantar impuls saraf ke mana? Ke otak. Ya, menghantar impuls saraf. Kataan impuls ni, boleh buat catatan ya. Maksudnya ialah maklumat. Ni adalah maklumat. Maklumat. Info. Ya, info. Maklumat. Okey. Maklumat. Info. Info tentang apa? Info tentang rangsangan. Ya. Info tentang rangsangan yang diterima tu. Apa yang diterima? Okey. Dibawa ke mana? Ke otak. Kemudian otak tu dia menerima kan? Dia menerima impuls saraf tu. Dia menerima input ataupun menerima info.
Dia akan buat apa otak ni? Otak ni dia akan mentafsir. Otak kita lah, otak yang sihat, ya, otak yang rasional, ya, otak yang bebas daripada sebarang benda-benda yang boleh merosakkan otak. Apa benda yang boleh merosakkan otak? Siapa tahu? Siapa boleh bagi contoh? Apakah benda yang boleh merosakkan otak kita? Siapa boleh beritahu? Boleh onkan mic kalau nak cakap ataupun type pada ruangan chat tu ya, ataupun message tu. Ada tak? Siapa boleh beritahu? Apakah benda ataupun bahan yang boleh merosakkan otak kita? Yang menyebabkan otak kita ni jadi tak boleh nak, tak sihat satulah. Kemudian tak dapat nak menafsir impuls tu dengan betul. Ada tak? Ada tak siapa boleh beritahu? Adakah? Adakah kelas? Ada tak yang nak cuba? Benda kalau kita ambil benda tu, dia boleh merosakkan otak kita. Biasanya dua benda lah. Dua bahan ni. Dah belajar dah sebenarnya. Dah belajar dah. Ada. Tapi nak try lah nak tanya. Tahu tak? Fukairah? Tahu tak Fukairah? Ada Fukairah? Fukairah dah keluar dah. Laila? Laila? Ada ke Laila? Oh, Laila. Ada ke Laila tu? Tak ada. Zuliana? Ada tak Zuliana? Ada. Saya kalau panggil tak menyahut ni, saya kira tak ada lah ya. Kurang-kurangnya menyahut. Ya, kurang-kurangnya bagi respon. Bila cikgu panggil tu, maknanya kita respon. Jawab tak jawab tu belakang kira. Respon dulu. Macam mana dengan awak ni Hashimah? Awak tahu tak Hashimah? Apakah dua bahan yang boleh merosakkan otak kita? Sekejap. Ada? Dapat? Nik Ruhaifan? Ada Nik Ruhaifan? Saya. Macam tu lah respon lah. Bila cikgu panggil tu, ini senyap je. Okey, Nik Ruhaifan, awak tahu tak jawapan dia? Dua bahan yang boleh merosakkan otak kita. Boleh tak awak sebut? Nik? Boleh ke tak boleh? Nik? Puas ku menanti ni. Puas ku menunggu jawapan daripada Hashimah. Tak dapat lagi. Hashimah, dapat ke tidak? Dapat. Okey, bagus. Tidur berlebihan, kurang berfikir. Kurang berfikir, tidur berlebihan. Dua lah ya.
Maknanya satu, awak kata tidur berlebihan. Dan satu lagi, kurang berfikir. Kurang berfikir. Berfikir tentang apa? Ya? Fikir tentang belajar pelajaran ke, fikir tentang masalah dunia Ya. ke, Ya. bagai-bagai lah ya. Bagai-bagai. Selalu agak orang kata ya, orang kata apabila ada benda perkara masalah yang timbul dalam masyarakat kita ni, kita kata tak payah fikirlah. Tak payah fikirlah. Itu bukan masalah kita. Itu bukan kerja kita. Ada tak? Jadi kena tahu juga benda apa yang kita nak fikir tu. Tapi maksud cikgu di sini, bagus awak cuba tu bagus ya. Tapi maksud cikgu di sini, bahan yang boleh merosakkan otak kita ni yang pertama, pengambilan dadah. Okey? Apa dia? Pengambilan dadah. Yang kedua, pengambilan minuman beralkohol. Okey? Dua tu. Kalau kita ambil dua benda ni, ataupun salah satu daripadanya, maknanya otak kita tidak dapat menjalankan fungsinya. Untuk apa? Mentafsir impuls saraf. Kemudian, dia nak apa? Menghasilkan maklumat. Dua benda ni. Satu, mentafsir impuls saraf. Yang kedua, menghasilkan maklumat. Menghasilkan maklumat. Itu dia. Jadi nak hasilkan maklumat, nak menghasilkan maklumat ni nak hantar ke mana? Daripada otak, maklumat yang diterima yang telah ditafsirkan tadi tu perlulah dihantar pula ke efektor. Ke efektor ya. Ke efektor. Apakah itu yang dikatakan efektor? Otot ya. Otot ataupun kelenjar yang menghasilkan gerak balas. Ini dia menghasilkan gerak balas. Nanti kita tengok contoh. Ini kita ulang kaji ya. Tapi walaupun ulang kaji, belajar tu macam belajar semula. Relearning. Kita belajar semula. Jadi saya harap awak dapat mengikutinya lah. Okay. Jadi kita tengok contoh. Contohlah ya. Tindakan yang terkawal. Apa yang dia lihat. Apa yang dirangsang. Apa yang diterima. Contohlah ya. Rangsangan yang diterima bunyi loceng pintu. Ada orang datang lah depan rumah awak. Kebetulan rumah awak pun kat pagar. Di pintu pagar rumah awak ada loceng pintu. Macam mana bunyi dia? Ting, ting. Contohlah. Tak kira lah bunyi macam mana ya. Tong, tong. Contoh bunyi gitu. Kan, bila orang picit ataupun orang tekan loceng pintu tu maknanya awak dalam rumah, awak dengar lah kan. Mesti dengar. Kalau tidak apalah fungsinya. Jadi itu rangsangan diterima. Rangsangannya ialah bunyi loceng pintu. Selepas itu, ia didengar oleh siapa? Mestilah dengar telinga kan, takkan hidung pula. Telinga. Jadi telinga ni adalah organ diaria. Ya. Jadi secara spesifiknya, bahagian yang sensitif ialah reseptor yang terdapat dalam telinga. Reseptor ya. Jadi bila dengar tu, reseptor dalam telinga ni dia akan hantar maklumat dalam bentuk impuls saraf, dalam bentuk impuls saraf ni ke mana? Ke otak. Dihantar oleh siapa? Dia hantar oleh sel saraf. Oleh sel saraf. Sel saraf ni juga kadang-kala disebut juga sebagai neuron. Neuron. N-E-U. Neuron. R-O-N.
neuron. Maknanya yang menghantar maklumat, ya, maklumat apa ni? Maklumat bunyi loceng tu reseptor terima. Yang menghantarnya ialah neuron. Dalam bentuk impuls saraf. Ke mana? Ke otak. Sampai di otak, dia buat apa otak tu ni? Tafsir. Kan? Dia tafsir. Dia kata, otak tu lah. Oh, ini menyeloceng ni. Ada orang picit ni. Ada orang datang ni. Ada orang nak hantar barang ni. Macam-macam lah. Otak tu tafsir. Kemudian, otak tu dia akan menghantar maklumat. Ataupun menghasilkan maklumat. Dan maklumat tu mestilah dihantar ke mana? Ke efektor. Ya? Yang menghantarnya siapa? Neuron juga. Ya? Sama juga neuron. Dalam bentuk impuls saraf. Ya? Sampai di efektor. Efektor tu siapa? Yang terdiri daripada otot ataupun kelenjar. Kan? Otot ataupun kelenjar. Dalam kes ni, mungkin otot lah. Otot apa? Otot tangan, otot kaki. Sebab nak pergi jalan kan. Kita nak pergi buka pintu lah. Kita dah dengar bunyi loceng tadi. Kita nak berjalan menuju ke arah luar lah. Maksudnya daripada dalam rumah mungkin nak keluar ke. Kita nak jenguk orang ke sebagainya. Sehinggalah menghasilkan gerak balas. Gerak balas tu kita pun buka pintu. Kan? Jadi maksudnya laluan untuk aliran impuls dalam tindakan terkawal seperti inilah. Rangsangan, reseptor, kemudian impuls saraf, otak, impuls saraf lagi, efektor, kemudian gerak balas. Boleh ya? Jadi apakah yang dikatakan tindakan terkawal? Ya, tindakan terkawal ni merujuk tindakan yang kita sedar. Yang kita sedari benda tu. Dan dilakukan mengikut kehendak kita. Bukannya tiba-tiba. Mengikut kehendak kita. Siapa boleh bagi contoh? Selain daripada bunyi loceng pintu ni. Apa lagi aktiviti yang dikatakan sebagai tindakan terkawal? Saya nak minta jawapan pada awak. Ya? Ada tak yang nak cuba? Apakah contoh lain yang dikatakan sebagai tindakan terkawal? Ya? Ingat ya, mencuba semasa kelas menjawab soalan ketika dalam kelas PDPR ada markah. Markah aktif keterlibatan dalam PDPR, markah PBD lah. Tapi kalau saya panggil nama tak jawab, panggil nama tak jawab, itu maknanya dia ada markah lah, markah interaksi. Awak hadir itu ada, markah kehadiran ada, tapi markah untuk interaksi. Jika ada soalan ditimbulkan. Jika tak ada, tak apalah. Okey. Siapa boleh bagi contoh lain tindakan terkawal? Ada ke? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tidak, jangan sebut nama lah. Ya. Bermula daripada Intan. Ada Intan? Intan ada ke? Oh, Intan. Apa tu? Mic awak rosak ke? Intan? Mic awak rosak?
Zuliana kata, menyentuh objek panah Zuliana ya. Jadi menyentuh objek panah ni Zuliana, dia bukan tindakan terkawal ya. Dia tindakan refleks. Ya, tindakan refleks. Okey, tindakan refleks. Jadi maknanya menyentuh objek panas bukan ya. Intan kata, awak dah buka mic. Lepas tu, try lah cakap. Dah buka mic. Tapi awal apalah awak dah tulis itu tak apalah. Membaca ya, membaca betul. Membaca betul. Fukairah kata melibatkan gerak bawah otot rangka sahaja. Apa tu? Itu bukan soalannya. Fukairah. Soalan saya ialah berikan contoh ataupun aktiviti lain yang dikatakan sebagai tindakan terkawal. Okey, membaca. Okey, betul lah tu membaca ya. Fukairah kata lagi. Apa tu? Zulaina kata berlari. Berlari. Kita sedar tak kita berlari? Kita berlari tu sedar kan? Menulis, sedar. Takkan tak sedar pula menulis kan? Berjalan, bercakap. Sekarang ni apa yang awak sedang buat? Mengikuti PDPR kan? Memang awak sedar lah, bukan awak dalam mimpi ni. Kecuali awak tidur lah. Awak tidur, awak bermimpi, awak sedang mengikuti PDPR sign. Ya, bunyi macam suara Cikgu Zul je, dia kata itu mimpi. Ni sedar. Sedar mengikuti kelas PDPR. Memang sedar lah. Okey dah. Okey bagus. Maknanya tahulah tindakan terkawal. Jadi laluan dia yang penting awak kena ingat ni. Laluan dia ni. Mula-mula rangsangan, kemudian reseptor, kemudian ada impuls saraf dalam bentuk neuron, otak, impuls saraf lagi dalam bentuk neuron, kemudian efektor, kemudian gerak balas. Ya, bagi tindakan terkawal. Bagi tindakan luar kawal pula bagaimana? Bagaimana tindakan luar kawal? Sebelum tu kita tengok apa yang dikatakan tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku tanpa disedari. Tanpa disedari. Ataupun tanpa difikirkan terlebih dahulu. Dan ia melibatkan medulla oblongata. Medulla oblongata ni adalah otak otak. Ingat otak kita ni dia ada beberapa bahagian. Otak walaupun nama dia otak, kata ni otak, katakan ni otak. Contohlah, tak lawa sikit rasa lukis tu. Okey, katalah begitu. Okey, ni katakan otak Otak kita ni terdiri daripada 3 bahagian. Okey, yang pertama, yang bahagian paling besar dipanggil cerebrum. Cerebrum cerebrum. Saya kalau nak tulis ni lambat sikit sebab hari ni saya guna apa tu? Guna laptop. Dan menulis menggunakan mouse. Menulis menggunakan mouse ni lambatlah sikit. Biasa saya guna iPad. Okey. Cerebrum. Kemudian belakang ni cerebellum. Belum. Tadi brum ni belum. Depan tu sama, seri. Bukan sere. Seri. Tadi brum ni belum. Macam belum Ya, belum. Seri belum. Yang depan ni,
Yang depan ni. Ini medula oblongata ya. Saya tunjuk sini terus ya. Ni dia. Medula oblongata. Ataupun saraf tunjang. Saraf tunjang tu sambung ke bawah lah. Sambung sampai ke kita punya tulang belakang ya. Saraf tunjang. Ni saraf tunjang. Okey, ni saraf saya buat sebagai ST. Saraf tunjang. Jadi maknanya tindakan luar kawal ni di punya center dia, punya point dia ialah medula oblongata ataupun saraf tunjang. Jadi kita tengok perjalanan dia ataupun laluan dia. Sebagai contoh ya, rangsangan yang diterima dia menyentuh objek tajam. Tajam ke, panas ke, kan? Maknanya benda yang menyakitkan lah. Benda yang menyakitkan dengan cerita mudahnya menyakitkan, senang. Apa-apa saja aktiviti ataupun satu kejadian yang menyakitkan. Kalau yang menyeronokkan bukanlah. Dia mesti menyakitkan. Sama ada panas, sakit, ya, ataupun apa-apa saja yang sesuai menunjukkan kesakitan. Jadi bila kita terima tu rangsangan tu, yang kena apa? Okey, contohnya menyentuh objek tangan. Siapa yang kena? Kaki ke tangan? Okey, katakanlah jari lah katakan. Jari kita ni terkena jarum. Tercocok jarum. Ataupun tercocok selumbar. Oh, selumbar sakit ya. Selumbar masuk dalam kuku contoh. Jadi reseptor yang menerima tu di kulit lah. Sebab sentuh. Sentuh tu kulit. Jadi maklumat sakit tadi tu dibawa oleh impas saraf ke saraf tunjang. Tadi kita cerita tentang saraf tunjang ya. Saraf tunjang. Kemudian impas saraf tadi dibawa ke efektor ataupun ke otot. Otot mana? Otot tangan lah. Ya. Kemudian menghasilkan gerak balas. Gerak balasnya ialah tangan bergerak serta-merta menjauhi objek tajam. Okey, di situ ya. Ada 5 ya step di situ. Rangsangan, reseptor dalam kulit, saraf tunjang, efektor dan juga gerak balas. Kalau kita perhatikan pada saraf tunjang ni ya. Jadi di saraf tunjang ni dia tak fikir. Tak ada. Walaupun saraf tunjang berada dekat dengan otak, tetapi saraf tunjang ni dia bukan fungsi dia berfikir. Sebab itu orang yang kena objek tajam ni dia tak perlu fikir. Dia nak tarik ke dia tak nak tarik. Nak tarik ke tak nak tarik. Selalunya ditindakan dia serta-merta. Cepat supaya dia dapat terhindar daripada sakit yang berterusan. Itu dikatakan tindakan luar kawal. Lebih tepat, boleh buat catatan ya. Lebih tepat, tindakan luar kawal ni jenis tindakan refleks. Ya, jenis tindakan refleks. R-E-F-L-E-K-S. Tindakan refleks. Okey, tindakan refleks. Kita masuk kepada 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, jadi rangsangan dalam gerak balas manusia ni akan melibatkan organ deria, ya, yang melibatkan 5 organ deria dan rangsangan dia. Ya. Contohnya mata untuk rangsangan cahaya, telinga bunyi, bau, hidung bau, kemudian kulit, ya, kulit, sentuhan dan juga lidah untuk rasa. Kita akan tengok satu persatu. Dalam nota awak ada tak buat ni dulu? Ada tak buat? Kalau ada, siapa yang nota dia ada buat, tekan raise a hand. Awak refer buku nota awak yang dulu ya. Bukan yang dululah.
Yang sekarang ni lah. Maksudnya nota yang dulu awak buat tu. Ada tak ni? Awak lukis mata, kemudian labelkan dia. Serta ada fungsi setiap bahagian dia. Banyak tu. Orang kata nak kena ingat. Jatuh tangan, bagus. Jadi kalau kita perhatikan, ada berapa bilangan dia? Kira tak? Pernah kira tak? Lapisan yang paling luar dipanggil sebagai konjungtiva. Ya, ni. Konjungtiva. Satu. Konjungtiva ni fungsi dia melindungi bahagian hadapan sklera. Kemudian diikuti oleh kornea. Ya. Tadi konjungtiva. Kemudian sklera. Okey, ini satu. Kemudian kornea dua. Okey, ini dua ya. Apa fungsi kornea? Membias. Ya, nampak tak? Pada skrin awak nampak tak? Membias dan memfokus cahaya ke retina. Dia membias. Bias ni macam jadikan cahaya tu dia dibengkokkan untuk difokuskan ke retina. Retina ni belakang ni. Ni retina. Ya. Kemudian kita tengok yang ketiga. Yang ketiga iaitu ini ya. Ini iaitu geleme. Yang ketiga. Okey, geleme. Apa fungsi geleme? Dia di belakang dia air ya. Ingat gelem air. Gelem air. Tapi kita sebut geleme lah. Mengekalkan bentuk bola mata. Ya. Dan memfokus cahaya yang memasuki mata. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita tengok ini ya. Yang keempat ini. Ini adalah pupil. Pupil ya. Pupil ni nama lain dia anak mata lah. Ya. Anak mata, pupil. Iaitu mengawal kuantiti cahaya yang masuk dalam mata. Itu yang kita kadang kita nampak anak mata kita kadang besar. Mata hitam tu. Mata hitam tu besar, kadang-kadang kecil. Kalau cahaya banyak, dia jadi kecil. Kalau cahaya tu sedikit, dia jadi besar. Ya. Sebab dia mengawal kuantiti cahaya yang masuk. Itu yang keempat. Kemudian, yang ni ya, iris dulu. Yang kelima iris. Okay, iris ni, dia mengawal saiz mata. Dia mengawal, dia kontrol saiz mata tu besar kecil. Tadi pupil, anak mata ni dia mengawal kuantiti cahaya masuk. Cahaya masuk tu banyak ke sikit. Tapi yang mengawal tu, yang pegang anak mata tu ataupun pupil ni ialah iris. Jadi, itu yang kelima. Yang keenam, ni dia, iaitu ligamen penggantung. Yang keenam ya. Apa fungsi dia? Memegang kanta mata. So kanta mata yang ketujuh, apa dibuat oleh kanta mata? Kanta cembung lut sinar yang memfokuskan cahaya pada retina mata. Semua nak tuju ke retina. Ya. Jadi sama juga. Ya. Bahagian kornea pun nak ke retina juga. Maknanya semua kalau nak fokus, nak hantar, semua ke retina. Jadi kanta mata ni dia berbentuk cembung. Jadi fungsi dia memfokuskan cahaya pada retina. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8-nya, ya, kita tengok yang daripada dalam dulu ya. Gela maca. Okey, yang ke-8 gela maca. Gela maca ni ialah bahan berjeli dalam bola mata yang mengekalkan bentuk mata. Bentuk mata yang sfera ya, bentuk mata seperti sfera. Bayangkan seperti bola pingpong. Macam itulah.
Itu maksudnya gela maca. Kemudian kita pergi kepada lapisan. Lapisan dulu. Lapisan dipanggil otot selia. Yang ke-9. Otot selia ni mengawal ketebalan kanta mata. Kanta mata tu nak nipis ke, nak tebal ke. Kalau daripada jauh, macam mana? Dia nak kena tebalkan ke, dia nak kena nipiskan. Kalau dia objek tu datang daripada dekat, dia dipatut ditebalkan ke atau dinipiskan. Itu dia kontrol. Dia mengawal ketebalan kanta mata untuk memastikan imej terbentuk di atas retina. Retina lagi. Imej mesti terbentuk pada retina. Kalau imej tak terbentuk pada retina, jadi dia akan jadi masalah. Masalah apa? Rabun. Yang kita akan belajar. Masalah yang berkaitan dengan penglihatan. Rabun dekat dan juga rabun jauh. Kemudian lapisan yang kedua iaitu dipanggil sklera. Sklera ini. Jadi sklera ni yang ke-10 kita buat sini. Sorry. Yang kedua, lapisan yang kedua ni kita tengok iaitu korat dulu 10 korat. Okey, 10 korat. Itu lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan juga nutrien. Untuk mata lah. Mata pun nak ada juga oksigen. Nak juga nutrien. Kalau tidak matilah mata tu. Okey, jadi itu korat. Lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata. Yang ke-11 sklera. Sklera ni satu lapisan keras yang memberi perlindungan ataupun yang memberikan bentuk dan melindungi mata. Itu sklera. Lapisan dia keras sikit lah. Sklera. Kemudian bahagian lain kita tengok retina. Okey, ini yang ke-11, retina. Retina ni mengandungi sel-sel reseptor cahaya yang dipanggil sebagai fotoreseptor dan mengesan cahaya dan menghasilkan impuls. Itu retina. So, semua imej akan jatuh pada retina. Retina. Kemudian bintik kuning ke-12. Bintik kuning. Tengok yang bintik kuning ni ada lekuk sini Ada lekuk tu. Jadi bahagian pada retina, dia juga terdapat pada bahagian retina yang kaya dengan reseptor dan paling peka terhadap cahaya. Jadi maknanya bintik kuning ni adalah sub-struktur bagi retina. Sub-unit lah kita kata. Sub-unit bagi retina. Tapi bahagian yang paling peka dengan reseptor. Dengan cahaya. Bahagian reseptor yang paling peka terhadap cahaya. Kerana apa? Kerana di situ banyaknya fotoreseptor. Kemudian satu lagi ialah bintik buta yang ke-13. Bintik buta. Iaitu bahagian pada retina yang tidak mempunyai reseptor. Tidak bukan kurang. Tidak mempunyai reseptor cahaya. Dan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Mana saraf optik akan keluar situ. Itu di bahagian ke-14. Di mana saraf optik ni dibawa mana? Dibawa impas saraf ke otak. Okey. So kurang-kurangnya ada 13 bahagian yang perlu awak ingat. Ataupun 14 lah termasuk saraf optik. Ingat struktur-struktur ni. Jadi yang ni kena hafal. Kena ingat. Kata ingat habis lah. Boleh ingat ke ni? Konjungtiva. Kornea. Geleme. Pupil. Iris. Ligamen pegantung. Kanta mata. Gela maca. Otot silia. Korat. Sklera. Retina. Bintik kuning. Bintik buta.
saraf optik. Ya, ada 14. Kalau kita pergi satu-satu, tadi kita tengok secara keseluruhan, kali kita nak tengok satu-satu. Ya, bahagian yang pertama dia kata sklera. Tadi kita susun tadi tak samalah seperti mana yang ni ya. Tak apa, sekarang ni dia tunjukkan sklera dulu, tak apa. Itu tak penting. Dari susunan tu tak penting. Yang pentingnya kita tahu di mana struktur tu dan apa fungsi dia. Jadi sklera ni adalah lapisan keras yang memberi bentuk dan melindungi mata. Ya, bahagian sklera. Kalau kita tengok, kita nampak mata putih lah. Kita nampak mata putih. Ya, pandangan depan kita nampak mata putih. Pandangan tepi, dia lapisan paling luar sekali. Tapi yang cerah. Ya, kalau nampak warna lah. Ya, dia paling cerah. Ini ya. Ini semuanya adalah sklera. Okey. Kemudian koroid. Koroid ni adalah lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya. Pantulan cahaya serta membekalkan oksigen dan nutrien. Itu bahagian koroid. Okay, lapisan dia. Kalau kita slice kita potong lah kelatan mata tu, kita dapati bahawa inilah lapisan koroid. Dia lapisan warna hitam. Sifat warna hitam ni dia menyerap cahaya. Ya, dia menyerap cahaya, jadi dalam masa sama dia mencegah pantulan cahaya. Retina. Retina ni mengandungi sel-sel reseptor cahaya iaitu dipanggil fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls. Jadi di mana retina? Okey, retina ni nampak ni ya. Yang nampak macam urat-urat ni, itu adalah retina. Itu adalah reseptor yang sensitif kepada rangsangan cahaya ataupun dipanggil sebagai fotoreseptor. Jadi sel-sel fotoreseptor terdapat pada retina. Okey. Ini dia ya. Ini reseptor dia, fotoreseptor. Okey. Kemudian bintik kuning. Bintik kuning ni terdapat pada retina juga, tetapi bahagian yang kaya dengan reseptor dan paling peka terhadap cahaya. Sebab terdapat banyak reseptor ya. Satu bintik kuning. Okey. Bintik buta. Bintik buta bahagian pada retina yang tidak mempunyai reseptor cahaya. Dia tak ada reseptor cahaya. Maksudnya kalau imej tu jatuh pada bintik buta, maka kita tidak akan dapat melihat objek tu. Juga dikenali sebagai istilah bahasa Inggeris iaitu blind spot. Blind spot ya. Jadi bila bila imej terbentuk pada bahagian ni, blind spot ataupun bintik buta ataupun titik buta, maka kita tidak dapat melihat objek tersebut. Itu dia ya. Dan dia juga merupakan tempat laluan bagi kentian saraf optik. Jadi saraf optik, apa dia buat? Membawa impuls saraf ke otak. Ini saraf optik ya. Keluar daripada bintik buta ya. Ini bersamalah. Ini semua adalah saraf optik. Gela maca. Gela maca tu yang duduk dalam berbola mata tu. Dalam bola mata. Dia seperti jelly. Jelly yang terdapat dalam berbola mata. Sekaligus dia mengekalkan bentuk mata. Kalau dia kurang, bentuk mata akan mengecut. Okey. Itu gela maca. Kanta mata ataupun lens itu kanta cembung lut sinar yang memfokus cahaya pada retina. Ya.
Itu fungsi kanta mata. Kanta. Macam pakai spek mata lah. Macam cikgu pakai spek mata. Jadi maknanya kanta pada spek mata satu. Kemudian kanta dalam mata sendiri. Itu yang natural. Sebab apa dia nak pakai spek mata pula? Sebab rabun lah. Sebab ni kita belajar macam mana cara kaedah mengatasi masalah kecacatan mata. Dan ligamen pergantung. Ligamen pergantung ya. Ataupun dipanggil sebagai bagaimana ni? Segaris dipanggil apa? Apa dia panggil ni? Suspensory ligamen ya. Jadi dia pegang lah. Dia pegang kanta mata tu. Kalau tidak jatuh pula. Kemudian iris. Ada pandangan depan, iris tu ni. Ya, warna mata kita tu. Yang pupil anak mata. Warna mata kita tu. Yang ni yang kadang-kadang kita nampak warna coklat, kan, warna hitam, warna biru. Itu adalah iris ya. Ini iris. Kita nampak dari pandangan yang lebih besar. Ya. Awak sendiri pun boleh. Awak boleh tengok mata awak ya. Macam mana? Awak selfie. Guna kamera. Pastikan kamera awak tu berkualiti lah. Kemudian awak ambil bahagian mata awak tu. Awak akan nampak lihat ini ya. Bentuk dia ni. Ya. Bentuk ni dia panggil iris. Menakutkan lah nampak Macam seperti apa? Seperti suatu tempat yang di tempat gurun, bukan gurun lah. Tempat yang gersang, yang tak ada penghuni. Kita tengok kalau di dekat macam tanah-tanah yang kawasan tiada orang. Ya, di planet Marikh, lupa gaya. Ya, kalau kita tak ada nampak lah secara suruhan kita fokus pada sini je nampak seperti kawasan di planet langsung dari bumi. Itulah bentuk iris. Ya, iris ni yang mengawal saiz pupil tu. Ini dia saiz pupil. Dia pegang anak mata. Kornea. Di mana kornea? Kornea membias dan memfokuskan cahaya ke retina. Itu kornea. Okey, lapisan kornea ya. Biasanya kalau kita gosok mata kadang-kadang kornea ni boleh luka kalau misalnya kita tidak kena cara gosok mata tu. Mungkin mata kita gatal kan. Kita gonyoh mata kita tu. Jadi boleh menyebabkan kornea tu luka. Jadi kena hati-hati ya. Dan pupil anak mata mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Itu pupil. Okey, pupil ya. Konjungtiva. Di mana kedudukan konjungtiva? Pandangan depan kita nampak juga di sinilah konjungtiva ni dia macam urat lah. Kalau kita tengok ada urat mata tu, ada konjungtiva. Di mana dia berfungsi melindungi bahagian depan sklera. Sklera tu lapisan yang membentuk dan juga melindungi mata. Tapi yang melindungi sklera tu ialah konjungtiva. Ya, konjungtiva. Kalau tak kena gaya, ya, mata kita yang dijangkiti dengan bakteria ni, bahagian konjungtiva lah yang akan menerima nasibnya. Yang dipanggil sebagai konjungtivitis. Ya, konjungtivitis. Konjungtivitis ni satu penyakit mata lah. Mata kita tu merah. Mata merah. Mata nampak kelihatan merah ataupun dikata sini konjungtivitis pinky. Maksudnya dia seperti merah jambu. Merah lah.
Mungkin sebabkan kerana ada serangga masuk. Mungkin kerana adanya apa-apa sajalah. Ya. Kadang-kadang orang yang sakit mata ni disebabkan oleh ada jangkitan kuman, ya. Jadi konjungtivitis. Gelemer. Gelemer di mana? Ini ya, gelemer. Mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya yang memasuki mata. Itu gelemer. Otot selia mengawal ketebalan kanta mata. Ya, kanta mata ni kanta mata. Jadi selia di sinilah. Otot selia. Dia mengawal ketebalan kanta mata untuk memastikan imej terbentuk di atas retina. Okey. Jadi daripada yang kita lihat tadi, ada bahagian yang sensitif yang peka kepada cahaya, iaitu dipanggil sebagai sel-sel fotoreseptor. Di mana sel-sel fotoreseptor ni dia terdapat pada retina. Ada dua jenis sel fotoreseptor. Yang pertama dikenal sebagai sel rod. Bentuk dia seperti rod. Dan satu lagi sel kon. Bentuknya seperti kon lah. Apa fungsi sel rod? Sel rod berfungsi dalam keadaan kekurangan cahaya. Ya. Jadi dia peka terhadap keamatan cahaya yang berbeza. Manakala sel kon, ni sel kon, nampaknya beza dia. Yang biru ni sel kon. Yang warna pink ni adalah sel rod. Sel kon berfungsi dalam keadaan terang. Jadi dia peka terhadap warna cahaya dan menghasilkan imej berwarna. Ya. Okey, kita tengok sini ya. Ada sel kon, bentuk dia seperti kon. Kon tahu kon kon. Macam mana bentuk kon? Kalau kita pergi berjalan kan, kita tengok ada orang letakkan kon di atas jalan raya. Itulah bentuk kon. Okey. Kon. Kon jalan raya lah. Bentuk tiga segi kan. Kon. Jadi ni bentuk dia macam tiga segi lah. Okey. Itu panggil sel kon. Rod. Rod ni seperti batang lah. Batang pipe. Itu batang pipe kan. Okey, batang pipe. So dia ni pun macam tu lah. Ya, dia bentuk dia. Sempena bentuk dia tu. Maka nama dia sel rod. Ya, rod berfungsi dalam keadaan kurang cahaya. Macam mana nak ingat? Kurang cahaya. Kurang ni dalam bahasa Inggeris kita panggil reduce ya. Jadi reduce. Reduce kurang. Jadi R-E-D. Jadi rod lah. Ya, cara nak ingat. Reduce. Rod. Dia dekat dengan rod tu. Kurang cahaya. Kalau kon, lawan kepada yang kurang mestilah berlebih. Ataupun keadaan terang. Okey, cabaran kebat 2. Siapa boleh jawab ni? Mengapakah individu yang mengalami buta warna? Tahu buta warna? Mengalami kesukaran untuk mendapatkan lesen memandu. Siapa boleh jawab ni? Siapa boleh jawab? Kenapa? Mengapa individu yang buta warna sukar untuk dapat lesen mandu? Nanti kalau awak nak ambil lesen motor ke lesen kereta, lesen motor ni 16 lah. Umur 16 tahun nanti cukup lah. Dari segi birthday awak 16 tu, bolehlah awak ambil lesen mandu. Lesen motor lah. Lesen L. Kemudian nanti lepas lulus L, boleh ambil pula lesen P. Umur 16 tahun. Umur 18, boleh ambil lesen kereta. Jadi satu ujian daripada ujiannya ialah ujian sama ada awak ni buta warna ke tak buta warna. Kena test lah. Kena test. Ada ujian dia. Kalau lulus, satu daripada kriterianya awak berjaya lah.
Dia banyak lagi ujian-ujian dia. Satu daripadanya ialah ujian menentukan warna. Siapa boleh jawab soalan ni? Siapa boleh respon? Adakah? Adakah yang boleh jawab soalan ni? Khairah? Awak boleh jawab ke? Tak boleh. Al-Amin? Buta warna tak? Tahu tak orang yang menyakit buta warna ni macam mana? Siapa tahu? Angkat tangan. Raise a hand. Tahu tak apa yang dikatakan buta warna? Siapa tak tahu? Angkat tangan. Siapa tak tahu? Apa itu buta warna? Raise a hand. Siapa tak tahu, raise a hand. Intan tak tahu. Jangan jatuh lagi. Kekalkan. Siapa yang tak angkat tu, dia tahulah mana saya nak tanya dia. Khairah tak tahu. Ain tak tahu. Ibrahim tak tahu. Ini lain ni tahulah tak? Okay, kita tanya ya. Laila. Oh, Laila. Laila ni banyak kali dah kita panggil ni, tak jawab ni. Ya? Panggil tak menjawab, tidur ke apa? Hashimah. Awak seorang je on kamera. Ya. Kamera saya. Cuba jawab soalan ni. Awak nampak soalan ni? Nampak? Cuba jawab. Awaknya kau bontah. Entahlah. Mengapa individu yang mengalami buta warna mengalami kesukaran untuk mendapatkan lesen memandu? Awak jawab tak? Hashimah. Oh, Hashimah, boleh ke tak? Hashimah? Ya. Adalah, boleh jawab ke tak? Awak sekejap sama. Sekejap lama juga jadinya. Fatihah? Oh, Fatihah. Ada Fatihah? Ya. Awak dengar tak? Cikgu ajar? Dengar. Ke tidur? Tak. Cuba jawab soalan tu. Kalau awak tak tidur, awak jawab soalan ni. Sebab nanti bila dia apa tu? Macam lampu merah ke, dia tak dapat tengok warna dia tu, dia langgar lampu. Oh, dia langgar lampu isyarat. Maksudnya lampu isyarat tu ada berapa warna? 3. So, sebut sikit warna dia. Kuning, hijau, merah. Yang atas sekali warna apa? Hijau. Atas sekali warna hijau. Yang tengah? Kuning. Yang bawah? Merah. Jadi macam mana yang dikatakan buta warna tu? Dia dah macam nampak warna merah tu, warna kuning tu hijau. Warna kuning tu hijau. Betul, warna merah tu macam warna kuning gitu. Oh, dia tertukar lah. Dia macam dia confuse ya. Dia confuse sebab dia tak dapat nak bezakan warna ya. Jawapan awak tu hampir-hampir tepat. Hampir-hampir tepat ya. Bagus. Baguslah. Tapi tak tepat. Ada lagi orang lain nak cuba? Zuliana? Ada Zuliana?
Oh, Zuliana. Ada ke tak ada Zuliana ni? Ya, Zuliana, Laila tu ni. Zuliana, jawab soalan ni. Kalau guna mic lagi bagus, boleh jawab tak, Zuliana? Tadi Fatihah tadi dia dah bagi dah satu hint. Iaitu lampu isyarat. Lampu isyarat ni ada 3 warna. Hijau, kuning dan merah. Hijau ni maksudnya apa? Hijau ni maksudnya apa? Boleh? Boleh? Boleh boleh jalan. Kuning? Kuning ni maksud dia apa? Bersedia untuk berhenti. Ya? Bersedia untuk berhenti. Merah? Berhenti. Hijau tadi boleh jalan. Boleh jalan tu pun kalau selamat lah. Ya? Sebab ada juga kadang-kala lampu isyarat tu memang hijau untuk belah kita ni. Tapi ada orang langgar juga yang belah sana. Belah sana. Belah lain lah. Dia langgar je. Kan? Bila dia langgar, kita jalan, dia jalan. Itu menyebabkan kemalangan. Jadi hijau yang dimaksudkan di situ ialah boleh jalan jika selamat. Jadi sekarang ni, masalah buta warna ni. Orang yang buta warna maksud dia ialah individu yang tidak dapat membezakan di antara warna merah dengan hijau. Itu je jawapan dia. Ya? Individu yang tidak dapat membezakan antara warna merah dengan warna hijau. Warna merah dikatakan warna hijau. Warna hijau dikatakan warna merah. Dia tertukar. Jadi bahaya tak bila dia berada di jalan raya? Dia memandu lah. Bahaya lah. Sebab itu, orang yang buta warna ni memang sukar untuk mendapat lesen memandu. Memandu. Ya. Okey. Telinga. Telinga. Tadi mata. Sekarang ni telinga. Telinga untuk mendengar. Mendengar. Itu fungsi telinga. Mengesan bunyi bagi membantu kita mendengar. Itu fungsi telinga. Okey, yang seterusnya, selain itu salur separuh bulat. Ini salah satu daripada struktur yang terdapat dalam telinga. Yang terdapat dalam telinga ini berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan badan. Balance. Kalau bahagian salur separuh bulat ini bermasalah, kemungkinan besar kita tidak dapat menyeimbangkan badan. Itu dia ya. Jadi telinga ni terbahagi kepada 3 bahagian. Telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Ya. Telinga luar terdiri daripada cuping telinga, 1, dan salur telinga. So, telinga luar ni ada 2 ya. Ada 2. Telinga tengah terdiri daripada gegendang telinga, ausikel, jendela bujur dan tiub estechio. So ada berapa? Ada 4. Dan bahagian telinga dalam terdiri daripada koklea 1, salur separuh bulat 2 dan saraf auditori. Ada 3. So totalnya bahagian telinga ada berapa? Ada 9. Jadi mata ada berapa? Ada 14. Telinga ada 9. Okey.
Daripada 9 ni dibahagi kepada 3 bahagian, ya. Luar, tengah dan juga dalam. Luar 2, tengah 4, dalam 3. So 2, 3, 2, 4, 3. So bahagian yang paling banyak adalah bahagian tengah, ya. Bahagian tengah. Ini adalah struktur, ya, bahagian telinga. Okey. Cuping telinga. Okey. Cuping telinga. Kemudian salur. Ni salur. Sepanjang ni kita panggil salur. Okey, sampai situ itu adalah bahagian telinga luar, ya. Bahagian telinga luar. Kemudian gegendang telinga. Start daripada gegendang telinga tu bahagian tengah telinga. Gegendang telinga. Kemudian ossicle. Ini ossicle, ya. Kemudian apa lagi? Tadi. Apa lagi? Bahagian tengah telinga. Selain daripada gegendang telinga, ossicle, ya, jendela bujur dan juga tiup estechio. Ya, jendela bujur, ya, jendela bujur dan juga tiup estechio, ya, tiup estechio. Kemudian bahagian luar telinga, bahagian dalam telinga terdiri daripada saraf auditory, cochlea dan juga apa? Satu lagi. Dan juga salur separuh bulat, ya. Salur separuh bulat. So yang bahagian dalam cochlea, salur separuh bulat dan juga saraf auditory. Okey, ya. Ini adalah cochlea, ya, bentuk macam siput, ya. Cengkerang siput. Itu panggil cochlea. Saraf auditory ni yang pergi ke otak lah. Salur separuh bulat. Jadi salur separuh bulat, ya. Salur separuh bulat. Okey. Kita tengok fungsi dia, struktur dan fungsi bahagian telinga. Cuping telinga mengumpul dan menyalurkan gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Itu cuping telinga. Salur telinga menyalurkan gelombang bunyi, ya. Kataan gelombang. Maksud bila sebut gelombang, maksudnya bila bunyi masuk ke dalam salur ni dia akan jadi seperti gelombang. Dia gelombang. Dia wave, ya, wave. Dia macam tu. Dia bukan masuk terus gitu, ya. Dia masuk seperti gelombang. Naik turun, naik turun. Okey, dia ada gelombang dia. Ke mana? Ke gegendang telinga. Kemudian gegendang telinga tu buat apa? Dia akan bergetar. Apabila dihentam oleh gelombang bunyi, kemudian dia akan menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga kinetik. Ya, ya, gelombang. Sebab tu kalau kita korek telinga, jangan sampai tersentuh gegendang telinga tu. Kerana ia akan boleh menyebabkan kerosakan, ya, kepada gegendang telinga. Okey, ya. Ni bahagian dia, kalau kita tengok. Kemudian ossicle. Ni adalah ossicle. Mana ossicle? Tulang, ni tulang ossicle. Okey, tulang ossicle. Semua ni tulang ossicle ni yang menyambungkan dengan gendang, gendang pada tiup estechio. Itu memperkuatkan getaran dan memindahkan getaran itu dari gegendang telinga ke jendela bujur. Jendela bujur pula, ni jendela bujur, ya. Jendela bujur. Okey, jendela bujur. Jendela bujur. Memindahkan getaran dari ossicle, ya, dari ossicle, ni ossicle ke cochlea. Ini, ya, yang tersiput ni ke cochlea. Tiup estechio pula, apa fungsi dia? Menyamakan tekanan.
di kedua-dua belah telinga, kiri kanan lah, untuk mengelakkan gegendam telinga daripada pecah akibat ketidakseimbangan tekanan. Kalau kita berada, kita naik tempat tinggi, tiba-tiba kita rasa macam telinga kita ni macam tersumbat, kan? Jadi kita diajar untuk telan alio, kan? Kita telan alio, kemudian barulah tekanan udara jadi seimbang. Sebab apa? Dia macam tersumbat, tersumbat. Jadi bahagian tiup Eustachian ni lah bahagian yang berperanan untuk memastikan tekanan di kedua-dua belah gegendam telinga ni seimbang. Untuk mengelakkan daripada ianya pecah. Ya, tiup Eustachian. Ya, tiup Eustachian ni, Eustachian. Okey. Juga dia tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Itu satu bahagian yang tidak terlibat dalam sistem ataupun dalam mekanisme pendengaran. Koklia mengesan getaran dan mengubah getaran kepada impuls saraf, serta mengubah tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okay. Itu adalah bahagian apa tadi? Bahagian dipanggil koklia, So yang seterusnya saraf auditory. Saraf. Di mana saraf? Ini saraf, Semua saraf. Okay, saraf. Okay, ini saraf. Jadi saraf auditory membawa impuls. Membawa impuls. Impuls apa? Impuls saraf dari koklia ke otak untuk ditafsirkan. Salur separuh bulat. Okey, ini salur separuh bulat. Mengesan kedudukan kepala untuk membantu mengekalkan keseimbangan. Dia juga tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran, So ada dua lah tadi, Salur separuh bulat dengan apa tadi? Dengan apa yang tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran tadi? Ingat lagi tak? Yang tidak terlibat dengan mekanisme pendengaran. Jadi salur separuh bulat. Kemudian yang sebelum tu apa dia? Ini dia tiup Eustachian. So ingat. Tiup Eustachian dan juga salur separuh bulat, dia tidak terlibat dalam mekanisme pendengaran. Okey, sampai situlah, insya-Allah. Kita akan sambung dalam kita punya PDPR yang seterusnya nanti, sambungan yang seterusnya iaitu bahagian hidung pula, Jadi untuk kelas PDPR kita pada hari ini sampai sinilah, iaitu sampai di telinga, sampai di bahagian telinga. Ada sebarang soalan? Jadi seperti biasa kita tengok balik, awak tengok balik, tengok balik apa dia? Tengok balik awak punya SPS, tengok balik SPS yang berkaitan sampailah bahagian telinga. Kalau belum hantar, kena hantar. Kalau pernah hantar, tak perlu hantar. Pertama buat dululah. Dah buat, hantar. Dah buat, kenalah hantar.